Kita sedia maklum kenapa saudara Amir Husari ini muncul. Kenapa dengan tiba-tiba ada parti yang lambang pokok, parti bebas? Kenapa tiba-tiba seorang pemimpin yang bukan sekadar bertaraf kebangsaan, bertaraf nasional, tetapi pemimpin di peringkat dunia antarabangsa, iaitulah yang berbahagia, yang berhormat Tun Dr. Mahathir Mohamad, pada umur 95 tahun sanggup lagi untuk bertarung di medan politik tanah air dengan hujah-hujah yang saya rasa kita mesti bersama memikirkan kenapa dia menentang kerajaan Perikatan Nasional yang dipimpin oleh rakan dia sendiri, rakan kita sendiri, yang bersama-sama menubuhkan Pakatan Harapan. Kita menang pilihan raya yang ke-14 dengan nama Pakatan Harapan, tiba-tiba dikhianati di tengah jalan, dan atas sebab itulah yang berhormat Tun Dr. Mahathir Mohamad mengambil sikap untuk menentang kepimpinan yang amat berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin. Ada orang mungkin berfikir, kenapa tidak Tun join saja? Tun tak perlu susah-susah. Tun tidak perlu berpeluh lagi pada umur 95 tahun. Tun tidak lagi perlu bertarung. Dan sekiranya Tun mahu menjadi terus ingin menjadi Perdana Menteri, join saja. Dengan pemberontakan atau pengkhianatan yang dibuat, yang dipimpin oleh Tan Sri Muhyiddin, dan Tun masih boleh kekal sebagai Perdana Menteri. Kenapa Tun tidak mahu? Kenapa Tun menentang? Kenapa Tun telah berdiri sekali lagi menubuhkan Parti Pejuang Tanah Air? Tuan-tuan sekalian, benda ini bukan kecil. Benda ini bukan perkara-perkara yang kecil-kecil. Kalau Datuk Seri Najib pada hari ini telah pun dijatuhkan hukuman penjara 12 tahun dan didenda oleh mahkamah membayar denda hampir 200,000 juta ringgit Malaysia atas kesalahan yang dia buat. Rakyat kena ingat bahawa apa yang Najib lakukan itu tidak akan dapat dilakukan tanpa Tun bersama dengan Pakatan Harapan menang pilihan raya yang ke-14 dan mengheret apa yang kita katakan dulu perompak, penyamun dan pencuri, yang akhirnya tuduhan itu bukan fitnah, tuduhan itu bukan rekaan, tetapi telah pun dijatuhkan hukuman oleh Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Walaupun kita faham dari segi perundangan, Datuk Seri Najib boleh lagi appeal, merayu di Mahkamah Rayuan, dia boleh lagi merayu di Mahkamah Persekutuan, tetapi hakikatnya sekarang ini ialah Datuk Seri Najib telah sabit hukuman itu di peringkat Mahkamah Tinggi. Dengan semua tuduhan itu, dia didapati bersalah. Kalau kerajaan Barisan Nasional tidak tumbang, maka tuan-tuan sekalian, penjenayah, bukan sekadar penjenayah nombor 1 Malaysia, tetapi penjenayah setakat ini nombor 1 dunia, masih bebas berkeliaran dan menyalahgunakan kuasanya sebagai orang nombor 1 negara. Sebab itu istilahnya adalah kleptokrasi. Maknanya jenayah yang digunakan oleh orang yang paling berpengaruh dalam sesebuah negara, menggunakan kedudukan dan menyeleweng
wang dan harta rakyat di negeri yang mereka diberikan mandat untuk memerintah. Sebab itu tuan-tuan sekalian, penting pilihan raya ini bagi rakyat untuk menentukan. Orang Felda bersaut, jangan fikir pilihan raya ini pertarungan antara Melayu dengan Cina. Bukan. Ini bukan pertarungan perkauman. Ini bukan pertarungan kaum, pertarungan agama. Bukan. Ini pertarungan maruah. Pertarungan yang mesti orang-orang Felda bersaut membantu kami yang bersama dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad untuk memulihkan kembali negara ini daripada diperintah oleh perompak, penyamun dan pencuri. Dan jelas tuan-tuan sekalian, bahawa yang berlaku dalam parlimen semalam, ya, ini yang berlaku dalam parlimen semalam, Datuk Seri Najib juga memberikan undi kepada Perikatan Nasional, bermakna tuan-tuan sekalian berlakunya persekongkolan yang nyata di antara Perikatan Nasional dengan mereka, dengan orang yang telah disabitkan dalam mahkamah. Tuan-tuan sekalian, inilah negara yang harus kita ambil alih kembali kuasa untuk kita mengembalikan maruah dan mandat rakyat. Tadi Yang Berhormat Dato' Mahfuz pun dah sebut, ya. Bagaimana parti yang dianggap parti agama. Saya jawatan paling akhir dalam PAS adalah Naib Presiden paling kanan. Dato' Mahfuz juga Naib Presiden. Tuan Haji Mat Sabu juga pernah menjadi timbalan Presiden PAS. Kita tahu apa yang pernah mereka lakukan dulu. Ikrar-ikrar, janji-janji, termasuklah sumpah-sumpah yang mereka telah ajar kepada rakyat satu waktu dahulu. Ya, pada kali ini kita nak tengok tuan-tuan sekalian, adakah pendukung tegar Parti Islam buat pertama kalinya sejak lahir dunia ini sebagai ahli PAS sanggup ataupun tidak memangkah lambang dacing pada hari mengundi nanti? Itu dia tuan-tuan sekalian. Sanggup atau tidak? Tok Imam, Tok Bilal, Tok Lebay sekalian, sanggup atau tidak? Ya, sebab mereka telah mengajar kita semua dulu bahawa memang UMNO ini parti yang tidak boleh mereka undi. Ya. Dan saya rasa inilah dia yang perlu kita beritahu pada rakan-rakan kita. Dan saya yakin dan percaya mereka yang benar-benar pejuang PAS, betul-betul pejuang PAS, tidak mungkin boleh memangkah lambang dacing, tuan-tuan sekalian. Jadi sebab itu bila Datuk Seri Zahid Hamidi datang berkempen baru-baru ini, ya, mereka hari ini pun macam dua kumpulan yang bercakaran, tuan-tuan sekalian, ya. Walaupun mereka hari ini nampak macam berkawan, tetapi mereka menanti masa dan ketika untuk membunuh antara satu sama lain, membunuh parti-parti masing-masing. UMNO akan cuba supaya untuk membunuh parti Bersatu, dan begitulah Bersatu juga di sebaliknya cuba untuk membunuh kalau boleh parti UMNO ini, tuan-tuan sekalian. Lepas itu Datuk Seri Zahid datang, dia minta pasal undi kat sini yang dulu adalah 864. Apa 864? 8,000 lebih yang BN dapat. 6,000 lebih yang Pakatan Harapan dapat, ya. 4,000 lebih undi PAS. Undi PAS dapat 4,000 lebih, PH dapat 6,000 lebih, BN dapat 8,000 lebih. Lepas itu secara matematik, ilmu kira-kira, Datuk Seri Zahid Hamidi minta Bersatu buktikan kalau betul-betul kau ni geng aku, supaya 6,000 itu diterjemahkan dalam bentuk undi. Satu pun dah apa? Datuk Seri Zahid kena ingatlah, waktu dapat 6,000 tu
PH, Pakatan Harapan. Kita penyokong Pakatan Harapan waktu tu yang undi. Tapi orang yang masih kekal penyokong Pakatan Harapan takkan bagi undi. Betul atau tidak? Wajib tak bagi. Jadi tuan-tuan sekalian, dan juga PAS tadi yang 4,000 lebih. Saya yakin dan percaya bahawa orang-orang PAS insya-Allah majoriti tak akan mengundi Lamang Dacing. Itu keyakinan saya. Amin. Sebab itu tuan-tuan sekalian, kita kena bekerja kuat supaya calon kita Amir Husairi ini boleh menang. Jangan rasa kita turun ni sebagai underdog, ya. Ingat 684. Mereka dapat 8,000 lebih. PH 6,000 lebih. PAS dapat 4,000 lebih, itu boleh bertukar pada bila-bila masa. Kerana dalam politik ini, tuan-tuan sekalian, matematiknya 2 kali 2 memang 4, ya. Tetapi tidak selalunya dan tidak semestinya 2 kali 2 itu besok jadi 4. 2 campur 1 biasanya jawapannya 3. Tetapi tidak semua masa dalam politik 2 campur 1 itu 3, tuan-tuan sekalian. Jadi oleh itu saya mohon kepada sama ada kita yang menjadi petugas-petugas, ya, yang menjadi pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan yang hari ini bersama mendukung calon daripada parti pejuang tanah air yang terpaksa menggunakan lambang pokok kerana belum lagi sempat didaftarkan. Kena ingat bahawa keputusan dalam pilihan raya kecil Slim River ini, apapun undi yang akan diperolehi oleh parti pokok ini, Ahmad Husairi ini akan mencerminkan keputusan pilihan raya umum jika sekiranya diadakan dalam tempoh yang terdekat. Sangat menarik tuan-tuan sekalian tentang pilihan raya kecil ini. Walaupun saya faham bahawa Dun Slim River ini dianggap sebagai kubu kuat kepada Barisan Nasional yang belum pernah lagi kalah di sini, tetapi di atas fenomena yang saya sebutkan tadi itu adalah peluang kepada orang-orang di Bersaut 4 ini untuk menunjukkan sikap kita bersama dengan kepimpinan Tun Dr. Mahathir Mohamad yang ingin sekali lagi menyelamatkan negara daripada persekongkolan mereka yang cuba lagi melakukan perkara-perkara yang sangat besar kesannya kepada rakyat di dalam negara kita. Saya rasa itu satu mesej yang insya-Allah akan dapat kita kongsi bersama. Dan saya dah sebut tadi, apapun yang tuan-tuan akan pangkah, akan pilih, dia tidak ada kena-mengena dengan Melayu Cina. Dia tak ada kena-mengena dengan perkauman. Dia tak ada kena-mengena dengan isu agama yang sengaja diada-adakan. Ianya penting untuk kita menunjukkan isyarat bahawa kita perlu untuk membuktikan bahawa Pakatan Harapan bersama dengan kepimpinan parti insya-Allah yang boleh dan akan didaftarkan Parti Pejuang Tanah Air akan membentuk satu gelombang untuk kita menang kembali dalam pilihan raya umum yang akan datang, sebagaimana kita boleh menang dalam pilihan raya umum yang ke-14 yang lalu. Tuan-tuan sekalian, insya-Allah. Tentang undi Melayu, Cina, undi Cina ni tuan-tuan jangan bimbanglah. Saya rasa semua orang boleh fikir. Saya yakin tuan-tuan, 5 tahun akan datang, 10 tahun akan datang, bilangan orang Melayu dalam tanah air kita ini semakin meningkat. Kenapa tuan-tuan? Kenapa? Saya punya kawan-kawan sekolah aja tanya. Yang Cina-Cina yang kami jumpa setahun sekali waktu raya Cina. Tanya anak,
Mr. Tan, berapa anak you? 1. Ada kawan perempuan kahwin. Ya? Tanya dia, berapa anak you sekarang? 2. Tanya anak-anak muda Cina yang ada pada hari ni, kalau kahwin, berapa anak? 1, 2. Nak jumpa 3, payah. 1000 orang jumpa budak-budak muda Cina, anak berapa? 3, payah dengar. 1, 2, 1, 2. Dan dah ada trend, tuan-tuan sekalian, anak-anak Cina ni, bila dah dewasa, dah kerja, tak nak kahwin. Bermakna, tuan-tuan sekalian, dari segi angka, 5 tahun akan datang, 10 tahun akan datang, jumlah pengundi Melayu dalam negara kita ini akan meningkat kepada 70 hingga 75%. Jadi orang Melayu nak takut apa? Nak takut Cina apa? Contohnya takut sangat dengan PH, merintah dulu. Kononnya Cina, DAP. Apa yang berlaku di Felda Bersaut ni? Azan tak boleh. Masjid tutup. Sekolah agama tutup. Nak takut sangat dengan Cina DAP ni. Apa dia? Dimomok-momokkan. Kononnya kematian Adib, kematian ahli bomba, contohnya, dimainkan oleh PAS dan UMNO. Tengoklah kerajaan PH. Cina DAP telah menutup kes itu. Kematian Adib dipolitikkan. Ahli bomba yang kita sangat sedih. Bapa dia, keluarga dia sangat tertekan. Kenapa Adib tidak didakwa? Okeylah, dah jatuh kerajaan PH. Kerajaan DAP ni dah jatuh. Naik Modern Yasin yang ada pada hari ni. Melayu semua. Mana dia kes Adib? Siapa yang bunuh Adib? Siapa? Dulu tuduh kita sembunyikan bukti. Nak bela India, kononnya nak bela KP. Sekarang kamu semua dah jadi kerajaan. Apa jadi pada kes Adib? Tak dapat juga nak kemukakan. Kerana suka mencari saksi-saksi untuk mensabitkan kes Adib, Allahyarham Adib. Jadi tuan-tuan sekalian, isu perkauman, isu agama ini bukan lagi lah menjadi isu yang saya rasa penting ya untuk kita selamatkan negara. Yang penting negara kita selamatkan. Duit-duit SRC, duit-duit yang Najib terima, berbilion-bilion itu, sebahagiannya dah dapat balik. Dah dapat bawa balik dalam tanah air kita, tuan-tuan sekalian. Ya. Felda, tunggu, Isa Samad akan didakwa. Tunggu, ini tuan-tuan mereka Felda, semua. Kita dapat untuk mendakwa mereka-mereka ini. Tetapi kalau BN yang memerintah, kita takkan dapat dakwa mereka-mereka ini semua. Dan mahkamah tidak boleh membicarakan kes mereka. Jadi, tuan-tuan sekalian, duit Felda yang banyak, berlaku kecerisan, berlaku penyelewengan, akan dapat kita teruskan. InsyaAllah, sekiranya kita mengembalikan. Ini bukan isu Melayu, Cina, bukan. Ya? Ini bukan isu kita nak main isu perkauman. Najib ni Melayu, ya. Kita selamatkan. Tak boleh macam itu. Saya sebagai orang politik, tuan-tuan, walaupun saya tak pernah masuk UMNO, tapi saya hormat Tun Razak. Semua orang kampung, orang Felda hormat Tun Razak. Kenapa? Tun Razak adalah seorang pemimpin yang benar-benar berjuang untuk rakyat. Buat Felda, buat Mara, buat Fekra, Petronas, UITM, UKM, semuanya dibuat di zaman Tun Razak. Jadi, kita mahu pemimpin Melayu macam Tun Razak. Walaupun anak dia nama Najib, walaupun anak Tun Razak, kita tak mahu. Kenapa? Kerana dia telah melakukan satu kesalahan yang besar. Kalau di Felda ni, orang curi motor, curi sawit, pun kita rasa macam mana akan menjadahnya. Sawit kita yang kerja, kita yang kait, malam-malam dia pergi angkut dengan kereta dia, kita akan sumpah dia, ya. Ini kan pula orang nombor 1 yang dibuktikan oleh mahkamah yang
melakukan penyelewengan terhadap wang negara. Ini isunya, tuan-tuan sekalian. Kita mahu mengangkat seorang pemimpin negara, orang Melayu Islam yang baik, bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin dalam kabinet yang berbilang bangsa. Orang Melayu yang baik, Cina yang baik, India yang baik, Iban Kadazan yang baik, untuk kita mengembalikan Malaysia yang insya-Allah kita akan dapat untuk mengembalikan negara kita dan memberikan jaminan yang insya-Allah kepentingan rakyat akan dapat kita lakukan dengan penuh tanggungjawab. Jadi tuan-tuan sekalian, sekarang itulah yang mungkin boleh saya kongsikan pada malam ini, yang insya-Allah jangan takut untuk keluar mengundi. Pak Imam, Pak Haji, para ustaz kita beritahu dengan jiran-jiran, jangan takutlah, ini bukan isu Melayu Cina, bukan. Tak ada kena-mengena pun. Nak main perkauman bukannya. Isu agama, apa dia? Apa dia yang rugi? Islam yang rugi? Tak ada. Hanya itu propaganda ataupun isu-isu yang sengaja dimainkan, diapi-apikan. Tetapi insya-Allah tuan-tuan sekalian, dan kita memberikan kemenangan kepada calon Amir Husairi ini, walaupun lamanya laman pokok, tetapi ingat, ia ialah parti yang diasaskan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad yang masih lagi mahu berjuang untuk menyelamatkan negara ini insya-Allah. Sekian, wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.